Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil 'alil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertamanya kita mendapatkan syukur kepada Allah SWT dapat bersama-sama pada petang yang bahagia ini, dan kita pada petang ini akan menyambung kembali perbincangan kita dalam kitab Ihfazillah Yahfazka. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Dan kita sampai pada muka surat 295. Betul? Yang dalam betul? Ini 94. Jadi 95 lah kita sambung. Sambung pada perenggan yang kedua, ya. Sesungguhnya manusia itu miskin. Kita sedang bincangkan tajuk jika kamu bersyukur, nescaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Apakah manusia itu mengira bahawa kalau dia sudah memiliki wang berjuta-juta atau pelbagai istana atau rumah ataupun taman-taman yang indah, dia telah memiliki dunia ini, dan dia tidak mengetahui bahawa kecukupan dan kekayaan akan menetap dalam hati tatkala hati itu hidup bersama iman. Maknanya begini: kalaulah manusia mempunyai harta yang banyak sekalipun, manusia mempunyai wang ringgit yang begitu banyak, ia tidak bermakna manusia akan rasa cukup. Itu mana dia? Mana apakah dia rasa bila duit banyak dia sudah miliki dunia ni? Tak. Tetapi bila iman itu ada dalam hati, manusia akan rasa cukup. Maknanya kaya saja belum berarti manusia rasa cukup. Pangkat tinggi saja belum tentu manusia rasa cukup. Itu kadang orang kaya dia nak lagi kaya, sedangkan dia kaya dah. Wang ada berjuta, millionaire. Ada pernah kita dengar millionaire retire? Seorang millionaire berhenti untuk jadi millionaire, ada pernah dengar? Tak ada. Dia retired, dia punya jawapan, dia punya jawatan ada, tapi dia sambung jawatan lain pula. Pasal manusia dia tidak akan pernah rasa cukup dengan harta. Sama juga dengan pangkat, sama juga dengan kedudukan. Sebab itu manusia akan cukup bila hati itu diletak dengan iman. Sebab itu kita hari ni, tuan-tuan, masalah kita ialah bila iman kita ni dia tak betul-betul menetap dalam hati kita. Dia bila kita rasa beriman sungguh kepada Allah Ta'ala, beriman sungguh dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentukan kepada kita, maka ketika itu barulah kita rasa cukup. Rasa bahawa kehidupan ini, dia iman ni maknanya soal belief, kepercayaan. Bukan makna soal iman ni kita percaya Allah Ta'ala saja, tak. Sebab itu ada orang dia percaya Allah Ta'ala, dia tak sembah Tuhan lain, tetapi begitu juga kehidupan dia sama. Makna iman yang disebut di sini ni ialah soal, dia panggil apa disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Haqiqatul Tauhid. Dia kata apa dia kata? Dia kata
nihayatul khudu ma'a nihayatul hub. Tu dia. Bila orang sampai kepada iman yang betul, kemuncak kepada ketundukan dia pada Allah Ta'ala. Kemuncak, makna paling tinggi sekali ketundukan dia pada Allah Ta'ala. Bukan pada harta, bukan pada pangkat, bukan pada dunia. Dan dia kata ma'an nihayatul hub. Bersama dengan pada ketika itu juga, kemuncak cinta dia juga kepada Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang tunduk sepenuh kepada Allah Ta'ala. Cinta tak. Cinta orang perempuan pada emas, orang laki-laki pada kereta. Dia senang je kita nak tahu ni. Mudah saja. Bila kita berdepan di antara perintah Allah dengan kehendak kita, siapa jalan dulu? Faham tak? Tak payah jawab lah. Diam-diam je sudah. Kan? Antara perintah Allah dengan kehendak kita. Ini yang dikata nihayatul khudu wa nihayatul hub. Di antara kehendak orang dengan kehendak Allah, mana dulu? Suami kita kata, you keluar tak payahlah pakai macam ni, macam Ustazah pula, kata dia. Seksi lah sikit. Contohlah, kita pun nak muntah tengok kita seksi. Contoh. Kan ada kan, dulu keluar surat khabar, bila orang interview seorang artis, kata, you pakai macam ni, suami tak marah ke? Tak, bahkan dia suka, dia kata. Dia suka boleh tengok saya seksi. Yelah, dia suka tengok orang seksi, tengok di rumah je lah seorang-seorang sudah lah. Kan? Maknanya bila bertentangan kehendak Allah dengan kehendak manusia, kita tunduk mana? Kita ikut siapa? Kata ni, you kona sikit lah, kata dia. Dia kata, tak boleh cik ni, nombor ni kalau kona, lain jadi dia. Tak apa, kona je. Kadang kita bagian akaun ke apa, susah sangat dia kata, benda kepala, you kona je lah, bagi cukup je. Kan, bundakan je. Sekarang berapa? 900 juta. Jadi dia sepatutnya berapa? 1 bilion. Bagi je 1 bilion. Tak banyak pun, sikit je tu. Contoh tuan-tuan. Kan? Tak, saya bukan kata orang kewangan, marah kewangan. Sometimes begitu kan, kadang-kadang kita nak tunduk pada siapa? Tunduk pada Allah Ta'ala ke tunduk pada manusia? Kadang-kadang berat, tuan-tuan. Kan? Dia kata kalau awak tak bayar sekarang, saya saman awak bayar 300, awak bayar sekarang bayar RM50. Nak tunduk pada dia ke tunduk pada Allah Ta'ala? Kalau kita bagi ke dia tu rasuah. Kalau kita ambil saman, tak kira rasuah, tapi kena zaman kerana kesilapan kita. Baik, tunduk pada siapa? Ini panggil iman. Sebab itu bukan iman tu kalau jumpa orang yang terhangguk-hangguk tak tuala tu, awak percaya ke tidak Tuhan? Dia kata, awak ingat Tuhan awak seorang ke? Kan? Maksud iman tu, tuan-tuan, ialah bila kita sampai pada kemuncak, kita boleh masa ketika tu kita tundukkan. Ketundukan kita tu pada Allah Ta'ala, bukan pada lain pada Allah Ta'ala. Itu maksud dia, ya, yang dikatakan iman tadi. Dia kena sampai begitu, kemuncak dia. Sebab itu Nabi SAW tak enak. Allah perintahkan Nabi untuk berdakwah, tetapi Nabi tak tunduk kepada orang-orang kafir musyrikin. Sebab itu Nabi terus juga. Sehingga kan tahap orang nak bunuh Nabi pun tetap Nabi tunduk kepada siapa? Allah Ta'ala. Nabi tak surrender. Bukan tahap Nabi tu diumpan saja. Diumpan tu kira boleh tahan lagi lah. Tahap nak dibunuh pun Nabi tak terus dakwahkan umat manusia tu. Sebab itu walaupun Nabi di pulau berapa bulan, berapa lama, sampai nak makan pun tak ada makanan, tetapi Nabi tetap teruskan dakwah tadi. Ini makna ketundukan tadi. Itu maksud iman. Dia kata Dr. Suqardawi, nihayatul khudu ma'aniyatul hub. Makna ketundukan, kemuncak ketundukan tu pada Allah Ta'ala dan kemuncak kepada cinta. Makna yang ada dalam hati kita, iaitu yang berat. Kita kadang-kadang boleh tunduk kepada Allah Ta'ala, tapi cinta tu, cannot. Kan? Kalau tanya kita,
Kalau orang perempuan yang ada suami, dia kata dalam hati dia cinta suami saya lah, kata dia. Dan tak boleh berbelah bagi. Sedangkan boleh belah bagi 4 lagi tu. Kan? Tak, semua. Dia cinta yang tak boleh belah bagi ni cinta Allah je. Sungguh tuan-tuan, kita belum tahu lagi, itu belum tahu. Kan kita kata cinta tak belah bagi, 4 kali kahwin, cuma cerai-cerai lah, itu je. 4 juga. Orang lelaki lagi lah. Kan masa nak kahwin dulu, hanya awak yang saya cintai. Tak ada harapan. Kan, itu belum kahwin. Dah kahwin, saya cinta juga pada awak, tapi dia ada tapi tu. Ya. Tak, maknanya tuan-tuan nak sebut bahawa nihatul hub, makna kemuncak kepada kecintaan ialah Allah Ta'ala. Sebab itu dia tidak ada orang yang boleh nak mencuri itu, melainkan Allah Ta'ala. Biasa kita kalau orang yang kita cintakan, biasa kita dulukan. Betul tak? Kita ada bini kita berasak dengan kawan dia, kita dulukan mana? Orang lelaki. Dan tentulah bini kita, kan? Takkan kita nak menangkan dia pula. Kita marah ke bini kita pula, awak ni pasal apa ni? Kan? Memang tidur luar lah kita seminggu. Kan? Tak, maknanya biasanya begitu sifat cinta ni. Sebab itu bila orang yang beriman, dia akan meletakkan cinta kepada Allah Ta'ala itu jauh dalam hati dia. Itu je. Sebab itu kita nak tahu kita ni bagaimana keimanan kita, kita semak balik. Apakah kecintaan kita kepada Allah Ta'ala itu lebih daripada kecintaan lain daripada Allah Ta'ala? Boleh tak kita jual agama ni dengan harta? Boleh tak kita jual akidah itu dengan wang ringgit? Boleh tak kita jual kecintaan kita kepada Allah Ta'ala tadi dengan pangkat? Kalau kita boleh jual beli, maknanya dia bukan sampai ke puncak lagi. Makna dia belum lagi berada di puncak. Makna puncak ni yang paling tinggi lah. Kalau gunung tu tinggi dah, puncak gunung lagi tinggi. Itu maksud dia. Sebab itu bila disebut, dia kata tatkala hati hidup bersama iman, maka cukup dia akan tetap dalam hati. Sebab itu disebut oleh penyair, ambillah semua duniamu dan biarkanlah hatiku merdeka, bebas dan terasing. Sungguhnya akulah orang yang paling kaya di antara kalian, walaupun kalian meninggalkanku sendiri tanpa mempunyai apa-apa. Maknanya ambillah semua, tapi aku ada Allah. Sebab itu Nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj, tuan-tuan, sekarang ni tengah demam Isra' Mi'raj. Saya pun dia sampai tersilap buku. Malam ni ada ceramah Isra' Mi'raj. Jadi buku Isra' Mi'raj yang saya bawa, dah separuh jalan, la ilaha illallah, hari ni salah kitab, dia kata. Tapi tak apalah, saya yakin tuan-tuan masih bawa kitab lagi, pasal masih baru. Dah lama sikit baru semua tak ada kitab. Itu pengalaman kita lah, kan. Jadi maknanya ni masih baru lagi, baru saya ingat 2-3 bulan baru beli kitab. Kita bagi tempoh setahun sikit. Besok semua tak ada kitab, diam je, tahu je. Wahal hari tu kitab pun beli banyak-banyak tu. Saya ingat mungkin di buku nasi lemak kot tu hari. InsyaAllah besok Jumaat, tapi tuan-tuan kita sempat lah, pasal tuan-tuan pun masih di ofis lagi. Saya akan siaran langsung Al-Kuliah untuk topik Kembara Buruk. Hari Jumaat Al-Kuliah besok bersama Ustaz Fauzi Mustafa. Besok besok Jumaat lah, jangan besok yang Khamis tu, besok yang Jumaat tu. Live di TV3 di, saya rasa pukul 5.6 Al-Kuliah pukul 5.6. Tapi tuan-tuan di sini nak Al-Kuliah benda ni, ya? Saya Al-Pejabat lah. Baik, para ulama mengatakan tentang Al-Walid bin Mughirah bahawa dia memecahkan emas dengan kapak dan dia menghiasi Kaabah setiap 2 tahun sekali. Dan dia berjalan dengan pakaian dari sutera dan memiliki 10 orang anak. Akan tetapi tatkala kalimah la ilaha illallah tiba, dia pun mengingkari dan menukarkannya dengan keingkaran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahidan wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida." Kata Allah Ta'ala, biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang telah aku menciptakan sendirian
Ini Al-Walid bin Mughirah. Dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak. Wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda, dan anak-anak yang selalu bersamanya. Wa mahattu lahu tamhida, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapang. Summa yatma'u an azid, kemudian diingin sekali supaya aku menambahnya. Kala, sekali-kali tidak, aku akan tambah. Kana li ayatina anida, kerana sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, yakni ayat-ayat Al-Quran. Ini Allah Ta'ala beritahu. Sebab itu orang yang dibagikan nikmat daripada Allah Ta'ala, tetapi kemudian dia menentang balik Allah Ta'ala. Allah kata, Dharni wa man khalaqtu wahida. Dia bukan payah sangat, ni bagi pada aku, kata Allah Ta'ala. Ini bagi pada aku, sebab aku yang menciptakan dia. Bukan ada orang lain yang cipta tolong sama-sama. Tak, aku yang menciptakan, kata Allah Ta'ala. Jadi orang ni biar aku selesaikan, bukan payah sangat. Nampak? Ni Allah Ta'ala bagi pesan kepada kita, tuan-tuan, supaya nikmat ini kita jangan lupa. Maka akhirnya Allah mendasakannya dengan seburuk-buruk rumah dan kekayaan yang dimilikinya tidak memberikan manfaat dan membantunya, kerana dia telah menderhakai Allah dan mengingkari nikmat-nikmat. Seorang penyair mengatakan, wahai orang yang bersungguh-sungguh membangun negeri yang pasti hancur, demi Allah apakah negeri yang hancur dapat dibangunkan? Wahai orang yang serakah mengumpulkan harta, berhentilah, kerana kesenangan pada harta sesungguhnya adalah kesedihan. Jadi kadang-kadang syair ni sedap juga. Kata penyair ni, wahai orang yang bersungguh-sungguh membangun negeri yang pasti hancur. Negeri apa tu? Negeri dunia. Makna membangunkan hidup ni. Hidup ni confirm habis, tuan. Ya, confirm. Hidup yang kita sibuk pulun, yang kita sibuk usahakan ni, dia tak lama mana pun, sekejap je, lepas tu akan rosak. Ya. Sebab itu dia kata, demi Allah apakah negeri yang akan hancur dapat dibangunkan? Tak ke mana pun. Ya. Wahai orang-orang yang serakah mengumpul harta, berhentilah, kerana kesenangan pada harta sesungguhnya adalah kesedihan. Maknanya apa? Kerana orang nak mengumpulkan harta punya pasal, nakkan pangkat punya pasal, akhirnya balasan daripada usaha dia tadi ialah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyazbillah. Jadi kita tengok, kita lah menolong kita. Kadang kita sampai terpaksa tak semayang kerana buat kerja. Tak? Kadang begitu. Kadang terpaksa kita buat yang Allah Ta'ala larang semata-mata untuk kerja. Dia kata ni untuk cari rezeki, Ustaz kata dia. Ada ke logik orang mencari rezeki, minta rezeki daripada yang punya rezeki, kemudian dimaki ni yang punya rezeki? Logik tak logik? Dilawan ni orang yang bagi rezeki. Sangat tak logik. Lepas tu ada orang lelaki-lelaki, kadang dia tak sembahyang Jumaat. Dia bukan dia datang kuliah lah, tuan. Datang kuliah kalau tak sembahyang Jumaat juga teruk tu. Ada, saya jumpa. Saya kata, kenapa tuan tak sembahyang Jumaat? Dia kata, Ustaz, saya ni keluar daripada rumah niat untuk mencari rezeki, untuk nafkah anak isteri. Nampak? Jadi dia kata, saya tak sembahyang tadi pasal nak cari nafkah untuk anak isteri. Simple je dia bagi jawapan. Dia terlupa yang bagi rezeki itu Allah Ta'ala. Bagaimana Allah nak bagi rezeki, sedangkan pada masa yang sama dia menentang Allah Ta'ala. Macam kita lah, tuan, tak payah pening kepala lah. Kita ni orang datang nak minjam duit, kan? Orang datang nak minjam duit. Dia kata, Man, aku tahu kau ni kira kalau bangang kau lah paling bangang sekali. Dia maki dia kita. Dan aku tahu juga kau ni bukan ada duit sangat pun. Tapi akhirnya kalau kau ada duit, kau nak pakai RM10. Agak-agak tak bagi tahu. Agak-agak je lah, tuan. Bagi juga, bagi penumbuk sikit. Nah, ni untuk kau 10, kata dia. Tak. Sebab apa? Itulah keadaan kita bila dengan Allah Ta'ala.
Kita minta rezeki daripada Allah Ta'ala, tapi kita menentang dia, kita melawan dia. Jadi bagaimana? Mungkin orang kata, Ustaz, tak ada, dia okey je Ustaz, kerja makin naik pangkat. Jangan silap. Kadang-kadang Allah Ta'ala dia bila tarik, dia bukan tarik benda tu, dia akan tarik benda lain. Kita rasa benda tu selamat. Dia kata okey pula, aku tak semayang makin naik pangkat pula. Benda tu selamat, benda lain yang tak selamat. Naik pangkat, dia dah tak perasan. Bila dia naik pangkat, dia makin sosial, kan? Kalau yang perempuan dah lupa dah suami, akhirnya berlaku cerai. Lepas tu bila dia menung balik, baru dia perasan semua kecelakaan ni datang sebab pangkat. Ada orang begitu. Masa miskin dulu, kereta, tuan-tuan, kereta buruk je, aircon tak ada, hujan, bagi isteri kain. Awak lap tempat saya je, lap tempat awak tak lap, kata dia. Makna pasal Kak Bos, dia kata dengan bini dia, awak lap tempat saya lah, lap tempat dia buat benda je. Bukan dia yang nak tengok depan, driver yang nak tengok depan ni. Kadang ada bini tak ada kerja juga, kereta dia tak ada aircon, Kak Bos, dia lap tempat dia, tempat suami Kak Bos nak buat benda. Yang nak drive ni kita ke dia? Sampai begitu. Nak cerita susah tu. Kadang pernah bawa kereta, berhenti tepi jalan, dia berdua balik, kereta tinggal. Macam gitu tuan-tuan. Tapi bila dah mula pakai mata belalang, mata rimau, mata kucing, kan? Semua mata binatang belaka. Dengan dia pun jadi binatang juga. Habis isteri dia ditendang, terkajang, lepam kawan tu. Dia ingat punchback apa bini dia. Akhir bercerai. Nampak? Maknanya apa? Sebab bila dikaji balik, rupanya masa dia dapatkan setiap projek, dia rajin bagi rasuah. Dan pada masa yang sama juga, dia rajin cross, apa dipanggil istilah kita payah nak makan, orang Melayu kata makan kawan lah. Dia makan kawan, maknanya dia khianat. Ni berlaku. Sebenarnya banyak contoh-contoh untuk kita belajar. Tapi tuan-tuan sekalian, inilah dia, Allah nak bagi pengajaran kepada kita. Dan betul juga tuan-tuan ni. Sebab itu kalau kita ni tak melihat nikmat Allah Ta'ala ni untuk manfaat, untuk kita manfaatkan sesuatu yang agama suruh, nanti kita akan ditarik semula nikmat tu. Saya sebenarnya semalam lah, balik pada kuliah, orang rumah telefon, kata saya cakap awak jangan marah. Dia beritahu begitu, memang lagi marah, dah tahu nak marah dah. Benda-benda yang cakap tu kita tahu dah, benda yang kita akan marah, kan? Lain kali saya cakap awak jangan ketawa, baru betul. Dan ini cakap, saya cakap awak jangan marah. Kita dah tahu dah, kalau kita tak marah, dua je, dia takkan jadi benda lain. Lain kali orang buat, bila telefon suami, jangan cakap begitu, kita bagi pilihan dia dua je. Saya cakap awak jangan marah, maknanya kalau dia tak marah, dua je. Lain kali kalau saya cakap ni, awak jangan ketawa, kata dia. Kan? Jadi maknanya baru dia cari pilihan ketiga. Ketawa, tak ketawa, marah, dua je, tiga. Saya kata apa hal? Dia kata anak tak makan ubat. Anak saya umur 2 tahun, mak dia ambil air, dia selongkarnya baik, dia makan ubat darah tinggi. Masuk. Budak kecil 2 tahun tuan makan ubat darah tinggi. Kebetulan ada sahabat doktor telefon, dia kata better bawa pergi emergency. Walaupun budak tu relax je, tak apa-apa dia pun, kan? Saya pun tengok, tak sempat nak tengok lah. Saya dipahamkan dia buka satu tablet tu ada 10 biji. Jadi saya pun tak sempat nak tanya lah. Masa tu bertenang juga lah, bertenang. Pasal dah beritahu jangan marah, kan? Tenang juga, kan? Bertenang tu diam juga tuan, diam, tenang, kan? Jadi saya kata berapa biji tu tak sempat tanya tu, berapa biji langsung jalan je. Masuk wad kecemasan kuning tempat patah riuk lah, yang menjerit patah-patah semua kuning. Kalau merah tak menjerit langsung. Betul.
merah tak ambil dah. Dia duduk diam je. Jadi doktor kata, ni dalam tu semua menjerit kecuali dia main. Jadi pening. Jadi doktor kata, inilah kita terpaksa tahan satu malam, nak tengok dia punya efek apa pada dia. Masuk buat kanak-kanak. Masuk kanak-kanak, dia seorang jadi doktor. Semua dia pusing. Pasal dia tak pasti sama ada dia makan ke tidak ubat tu. Dia tak makan, tak tahu. Tapi ubat tu hilang satu. Itu cerita dia. Sama ada dia masuk buah almari ke mana. Budak 2 tahun tuan-tuan, macam mana kita nak confirmkan dia? Dia tanya makan, makan kata dia. Berapa makan? 3, 6, semua dia sebut. Dia memang tak boleh pakai lah. Jadi duduk sehari. Nak cerita ni tuan-tuan, ialah kita nak kita bila tengok anak orang, Allah tak nak tarik nikmat. Kita ada anak, tapi anak kita buat kerja itu je lah, makan ubat kan? Tapi anak orang, yang itu sakit ni, yang itu sakit ni, yang itu sakit ni. Terfikirlah kita bahawa maknanya Allah Ta'ala bagi nikmat sihat tu kepada anak kita. Sebenarnya tuan-tuan, kalau Allah nak bagi sikit, cukup dia tarik nikmat kita. Kita do action. Allah tarik nikmat tu kan dekat anak kita. Dia bagi anak kita sakit, terus tak kerja kita. Terus tak kerja. Bukan banyak nak pun, dia bagi sikit. Dan sakit tu dia bukan bagi teruk, dia bagi sakit sikit tapi melarat. Lama, 4 bulan, 5 bulan, 10 bulan. Apa jadi kita? Sebulan boleh minta cuti tanpa gaji. Kalau dah 10 bulan, setahun, bukan payah sangat, setahun sembuh lepas tu. Nampak? Sebab itu sebenarnya kita tuan-tuan, sebelum jadi tu kita minta. Nampak tak? Lepas tu kita muhasabah balik. Anak-anak tu dia mesti, kita mesti dia punya tujuan dia, Allah Ta'ala ciptakan tadi untuk jadi hamba Allah Ta'ala. Jangan kita lupa. Itu antara nikmat lah. Sebab itu anak-anak ni nikmat. Nikmat ya. Tengok ada yang operate tekak, yang tangan bengkak ya. Dia masuk air tuan, masuk air, tangan dia tu lama-lama lebam. Doktor kata kalau tak operate, potong tangan dia. Budak 2 tahun. Bayangkan. Sedih kita tengok. Tapi kita fikir, tengok tu kita fikir, bagaimana mak bapak dia jadi sibuk. Anak kita tu boleh berlari lagi. Dia jadi hero dalam hospital tu. Pasal orang lain memang masuk semua sakit. Dia seorang masuk yang tak confirm dia sakit. Mudah-mudahan selamatlah, dah discharge dah pun ya. Jadi Alhamdulillah tak ada apa-apa lah nampak. Cuma doktor kata dia akan pergi. Ni kalau orang termakan ubat darah tinggi, budak-budak tuan-tuan, doktor kata dia pergi 30 hingga ke 50 jam dia punya efek dia. Jadi kena monitor dia begitulah. Maknanya dia akan boleh pergi. Efek dia kalau tak jam yang ni, jam kedua, jam ketiga sehingga jam 50. Kalau tak ada efek, akhir tak ada lah. Misal dia boleh turunkan pressure budak tadi, boleh menyebabkan pengsan. Itu walaupun nampak simple tu. Jadi cerita pun bukan sekadar cerita tu. Kalau ada yang makan ubat ya, jagalah ya. Lagi-lagi kalau pergi perancang pula kan, dan budak tu termakan, tak mengandung budak sampai ketua, itu kena satu hal juga. Tak, maknanya kita hati-hati jaga ya. Saya nak sebutkan ni tuan-tuan, nikmat ni bila kita tak jaga, Allah boleh tarik. Allah boleh tarik. Sebab itu hari tu saya fikir pula, apa benda kesilapan kita hari ni. Allah Ta'ala tarik nikmat sikit je. Hari tu punya letih tuan-tuan, daripada pagi program sampai ke malam, tak balik rumah. 9.30 tu baru balik. Tiba-tiba balik, tak dan masuk rumah, keluar balik, terus hospital, tidur hospital. Besok pagi pergi kuliah, salah tempat. Saya sampai dengan bertenang je sampai. Masuk surau tu relax je. Orang dalam surau, ada orang tengok je. Saya kata, apalah orang ni tengok je. Rupanya ada ustazah tengah mengajuk. Dia kata, ustaz datang Pak. Saya kata, apa hal pula? Kuliah lah. Kuliah ustaz, besok ustaz, kata dia. Nak cerita, Allah tarik sikit je. Cukup. Walaupun kita fikir hari tu nak balik tu. Tapi saya ingat mungkinlah kerana kafarahnya hari tu saya rasa tak sedap badan. Dah sampai surau tu saya rasa nak cabut balik. Saya kata hari ni baliklah, rehat lah. Tapi on the way tu patah balik, reverse balik. Rehat, kita kata nak rehat, rupanya Allah tak bagi rehat langsung. Satu malam.
Simple je. Sebab itu kita kadang-kadang apa benda tuan-tuan kita muhasabah. Kenapa Allah kafarahkan kita? Mungkin ada something wrong yang kita buat. Ini di kehidupan ni begitu. Kalau kita boleh buat begitu dalam kehidupan, kita seronok. Tapi kehidupan kita, kalau apa-apa berlaku pun kita lanyak aja, nanti kita akan dapati satu ketika kita akan rasa dipanggil azab yang teruk sangat. Ini itu penting. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maknanya kita muhasabah. Semasa ke semasa kena ada. Kenapa kita duduk tadi terpelosok masuk tengah ke bawah? Kan? Mesti ada sebab. Bukan payah nak pun kursi ni, kursi empuk, tapi terpelosok tak pasal-pasal. Contoh, mesti ada something wrong. Cuba ingat balik tadi. Kan? Ni. Mungkin kita tadi ada orang naik lift tadi. Dia masuk lift terpelucuk kaki dia. Terpelucuk kaki dia kan. Pasal kasut dia tinggi sangat, 4 meter dia punya tumen. Contoh lah tuan. Dah. Kita ketawa dia padan muka kau. Rupanya kita padan muka juga. Contoh. Ni. Baik. Para sahabat keluar dari Jazirah Arab tanpa memiliki apa-apa selain pakaian dan senjata. Lalu mereka memasuki istana Kisra dan Kaisar sementara emas berkilauan. Tatkala Sa'ad melihat emas dalam istana Kisra. Kisra ni Rom tuan ni, Kisra Rom. Dia mengatakan Allahu Akbar. Dalam sebagian riwayat dikatakan bahawa giwang jenis perhiasan yang disematkan pada daun telinga, biasanya dari mutiara. Makna kita panggil apa giwang? Anting-anting kot. Macam anting. Terbelah saat berdiri dengan air mata yang mengalir kerana kenikmatan yang diingkari para pemilik, tetapi mereka berpaling dari Allah. Maknanya Allah bagi ni Kaisar Rom ni harta yang banyak, nikmat yang melimpah ruah, tapi dia menentang Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Akhirnya bila pasukan tentera Islam serang, dia mati begitu saja dengan harta yang masih lagi berada pada mereka. Tetapi nikmat itu setakat tu. Kenapa? Pasal mereka menentang Allah Ta'ala. Ia membaca ayat kam taraku min jannatin wa uyud wa zuru'in wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa awrathnaha qauman akharin fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzarin. Alangkah banyaknya taman dan air mata yang mereka tinggalkan, dan kebun-kebun setempat yang indah-indah, dan keserokan-keserokan yang mereka menikmatinya. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi tanggung. Bukan payah sangat. Saya tengok semalam di TV, saya tak ingat pukul berapa tu, cerita tentang satu kampung di Indonesia. Kan ada kan TV3 semalam kan, tenggelam habis dengan banjir lumpur. Bayangkan banjir lumpur tu boleh sampai tahap atap rumah tu. Bukan payah sangat. Allah nak buat bukan susah sangat tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak sangka apa itu gitu je. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau kita baca dalam surah Yasin tu, kalau tuan-tuan perasan lah, kalau perasan yang rajin baca surah Yasin, yang ada buku doa surah Yasin tu, dia ada baina kaf wan nun wa alima bima kana qabla ayyakun. Ditulis tu. Dia baina kaf wan nun. Kita memang tak faham doa tu. Kan? Maknanya apa? Di antara kaf dengan nun. Pasal Allah Ta'ala kata kun, kaf dengan nun dia jadi kun. Kun maknanya apa? Jadi. Makna di antara kaf dengan nun je kita ni. Faham tak faham? Itu antara kaf dan nun. Betul lah doa tu buat, ya, ulama buat tu nak membesarkan kuasaan Allah Ta'ala. Bukan payah sangat, bukan lama sangat. Macam kita kan lama kan, macam cerita Piramli tu pun kira lama tu kan. Dia nak dapat harta tu, apa dia punya apa tu, niat insan matak aji semar apa,
Kan? Dia macam-macam ngilam, ngising, apa macam-macam dia buat tak jadi. Makna panjang tu baca baru nak dapat. Allah tak ada. Kun kata Allah jadi. Jadi. Kata Allah tenggelam, habis. Roboh. Hanyut. Bukan payah sangat. Ni. Sebab itu kalau kita fikirlah begitu tuan-tuan, nescaya kita jadi orang yang bersyukur. Sebab itu kadang-kadang kita rasa malu dengan Allah Ta'ala. Kita bukan terpaksa. Sebab itu kita kalau fikir menung kita ni, kita datang mengaji ni hari ni bukanlah kita paksa, dia akan jadi sampai tahap malu. Pernah tak kita beramal kerana malu? Bukan malu dengan orang. Ya, sekarang ni kita masih lagi beramal kerana takut kena azab neraka. Betul? Betul tak? Kita kena beramal sekarang sampai tahap malu. Tahu malu? Malu makna kalau kita tak buat, malu. Ya Allah, engkau bagi banyak dah, aku tak buat, malu. Begitulah. Nampak? Tapi Nabi dia bukan tahap malu. Makna Nabi ni tahap Allah tak bagi pun Nabi buat. Itu yang dipanggil tahap syukur. Kita nak boleh tahap situ bayar kan? Walaupun orang maki, kita bagi juga. Boleh. Kita biasanya kita dia ada 3 keadaan tu lah. Pertama, terpaksa. Kan? Terpaksa pasal kita dah masak. Kalau tak bagi, orang kata masak bukan main macam-macam tunjuk depan orang. Kan? Kadang-kadang kita masak, dia dah sebelah tanya, "Ai, buat apa tu kak?" Kita tengah masak, dia tanya pula. Kan? Habis kita nak bagi, tak bagi? Bagi. Pasal apa? Terpaksa tu. Betul tak? Kalau dia tak tanya tadi, nak bagi tak? Tak bagi. Betul tak? Contoh kita tengah masak rendang, lengkuas tak ada. Boleh masak rendang, lengkuas tak ada. Jadi ke? Ha? Boleh juga. Bagi yang tak jadilah. Masak rendang, daging tak ada. Tu dia confirm tak jadi tu. Kata tuan masak rendang, kelapa kurang. Ya, kelapa kurang. Kalau kelapa kurang, tak payah buat rendang. Buat dia masak kari. Kan? Dia masak kelapa nak kena banyak. Baik, kelapa kurang. Kita pun, sudah. Kedai dah tutup ni. Macam nak buat? Nak masak malam ni juga. Tanya orang sebelah. Kita pun tanya dekat. Dia kata, "Kak, ada kelapa tak?" Kelapa ada lah kata. Aku pakai dulu. Besok aku pulang balik pagi-pagi. Belikan besok, aku pulang balik. Baik. Mula-mula tadi masa kita masak rendang, tak terfikir nak bagi dia. Tapi sekarang kita sudah minta dengan dia, bagi tak bagi? Kenapa bagi? Terpaksalah. Pasal dia dah tahu. Dia pula tanya, bukan tanya nak bagi kelapa je. Kau masak apa? Rendang. Rendang apa? Lepas tu saya cakap, sedap, aku pun dah lama tak makan rendang ni, kata dia. Lagi naya kita. Memang confirm kena bagilah. Nampak tuan-tuan? Ini terpaksa. Kita buat terpaksa. Dia ada keadaan kita buat malu. Tahu malu? Kan? Jadi dia hari-hari bagi kita. Bagi hari ni buah Melaka, besok buah Penang, besok buah Kelantan, buah Johor, macam-macam lah dia bagi. Contohlah tuan kan, makanan. Tak? Baik. Hari ni kita buat, nak bagi tak bagi? Confirm bagi. Sebab tu pinggan dia 4 dah. Malu kita tak pulang-pulang lagi pinggan. Betul tak? Ni bagi kerana malu. Tapi ada orang tuan-tuan, orang sebelah ni duk mengata dia. Orang tu cerita, dia kata, "Kak, awak hati dengan orang sebelah tu." Apa dia dengar semua cerita ke saya. Saya ni bukanlah nak mengadu domba, tapi mengadu domba dah tu. Sebenarnya mengadu domba dah tu. Kan? Tapi tak apalah, saya pun tak nak panjang cerita, takut nanti akak salah faham pula. Jadi cuma begitulah, hati-hatilah. Orang sebelah akak tu kena perhati-perhati sikit. Dan kita pun memang tahu dia mengata kita. Tapi bila kita buat makanan bagi ke dia, ada makanan bagi dia, apa kita dapat, dia dapat. Ini tuan-tuan, dia bukan tahap orang bagi kerana malu, tapi kerana dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Sebab nak bagi itu pasal Allah bagi dia, bukan soal orang bagi dia. Nampak tak? Sebab itu kita kadang-kadang kita beramal ni, semayang tahap mana? Takut kot. Kan? Kalau letak semayang, neraka pula aku nanti. Betul tak? Itu bukan kerana malu. Belum sampai malu lagi. Belum.
Kalau boleh malu tu okey dah. Boleh malu tu kan. Tak semayang tu, ya Allah, malunya aku rasa hari ni kau bagi nikmat macam-macam. Sebab tuan-tuan, itu maksudnya. Ini kita nak cerita tentang nikmat Allah Ta'ala tadi. Sebab itu Allah Ta'ala kata, kalau kau tak nak bersyukur, tak ada masalah, aku ganti orang lain. Bukan payah no. Bukan payah sangat. Satu kampung habis, tenggelam, ganti orang lain. Makna kampung tu tak ada dah. Apa payah sangat? Nampak? Bukan payah, senang je. Senang je. Tak ada masalah. Saya ingat satu tempat, saya tak sebutlah di mana tuan. Polis dalam satu balai tu semua sekali kena tukar. Ada keluar surat khabar kan, orang berjoget dalam cermin. Ada pernah baca dulu surat khabar? Saya tak sebut di mana, tak payah tanyalah di mana. Dia punya panggil apa tu perempuan tu? Miau. Miau pula, macam kucing bunyi. Dia punya apa, pelacur tu lah tuan, payah sangat. Pelacur tu duduk dalam cermin. Orang datang, dia bukan patung tu, orang betul. Kalau patung tak baju tak apa, kita pun pandang sekali je, tak pandang dua kali. Ni orang tak baju ni, duduk dalam cermin. Sebab orang datang boleh pilih terus. Keluar surat khabar dulu. Sebenarnya balai tu memang, satu balai tu semua sudah kautim sama tu hotel. Satu balai dipindahkan. Saya dipahamkan 3 tahun. 3 tahun baru semua yang pindah tu dapat balik semula ke tempat yang dekat dengan rumah dia. Makna Allah bagi nikmat. Kau duduk dekat dengan rumah kau, duduk dekat dengan tempat tinggal kau, dengan semua, tapi kau buat mungkar. Satu balai. Walaupun tak dapat dibuktikan di timur rasuah, tapi mustahil. Benda tu duduk dalam cermin, bukannya sorok-sorok belakang bilik. Makna kalau siapa lalu pun kat cermin tu nampak lah. Takkan di polis tak tahu. Impossible. Akhirnya satu balai ditukarkan. Satu balai pergi ke Kedah, ke Perak, Terengganu. Rumah dah beli semua di Selangor. Dah tahu pula di Selangor tu. Ya. Contoh. Ya, contoh. Ni. Sebab tu Allah Ta'ala sebut bukan payah sangat. Ya? Bukan payah sangat. Kadzalika wa awrathnaha qauman akhar. Kalau begitu tak apa, kami tukar dengan orang lain. Mudah aja. Ni. Ibnu Katsir mengatakan tatkala Qutaibah bin Muslim menakluk wilayah Masyriq, yakni timur, lalu didatangkan kepadanya ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan perang tuan, berupa emas murni sebesar kepala lembu. Dia ulama-ulama dulu ni dibuat perumpamaan lah, ya. Jangan tuan-tuan ingat besar kepala lembu tu kepala lembu, tak. Makna emas murni ni emas tulen lah, ya. Maka dia mengatakan kepada para panglima yang di sekitar ni, apakah kamu mengetahui seorang Muslim yang tidak mahu menerima emas ini jika diberikan kepadanya? Mereka mengatakan tidak. Mereka menjawab, kami tidak pernah menemukan prajurit yang mahu menolak emas ini. Qutaibah, dia adalah seorang hamba yang jujur, Muslim dan lurus, mengatakan, demi Allah saya akan memperlihatkan seorang daripada umat Nabi Muhammad SAW yang menyamakan emas ini seperti debu. Kalau boleh manusia macam ini, Allahu Akbar. Tuan-tuan, kan, ofis atas tu ada duit 8 juta, tak kunci tak apa. Kalau orang nampak duit tu macam debu, orang nampak duit tu macam batu-batu jalan tu je, selamat tak selamat? Selamat. Tapi orang tengok RM1 pun. Saya ada satu kuliah, satu muslimat lah, saya tak sebut di mana, cerita bab emas ni. Dia kata, ustaz, saya kata orang perempuan Allah Ta'ala bagi berhias, antaranya berhias dengan emas. Itu boleh, itu perhiasan orang perempuan. Sebab itu orang lelaki tak boleh pakai. Maknanya Allah Ta'ala haramkan orang perempuan tabarruj. Tabarruj ni maknanya apa kita panggil, berlebih-lebihan, ataupun berlebih-lebihan lah kita kata dalam berhias. Tetapi Allah izinkan orang perempuan berhias. Bukan tak bagi langsung, boleh. Sebab itu sifat orang perempuan. Maka apa yang boleh? Orang perempuan boleh pakai gelang emas, boleh pakai cincin emas, boleh pakai 10 cincin tu satu tangan. Double. Contohlah, tak cukup tangan, tambah belah kiri, kaki pun pakai sarung semua sekali. Kata orang Penang, merelik lah.
Boleh. Kalau dah tak ada kerja nak kata. Lepas tu kalau kita tengok kadang-kadang kawan-kawan kita yang bangsa India kadang-kadang dia pakai kan dekat cincin kaki. Cincin kaki pula. Dekat kaki apa? Jari kaki. Kan? Boleh nak pakai, tak ada halangan. Baik. Sekarang, jadi bila saya sebut begitu, ada seorang yang mengaji kuliah ni, dia kata, "Ustaz, saya tak nak pakai dah Ustaz." Saya kata, "Siapa pula boleh pakai tak nak pakai?" Dia kata, "Kena ragut." Dia kata kena ragut. Rupanya dia pernah kena ragut. Kawan dia kata, "Ustaz, sampai terkencing dekat situ juga." Tuan-tuan, orang yang pakai gelang tu kena ragut, sampai kat situ juga dia kencing. Tu nak cerita hari ni. Sebenarnya bila Allah Ta'ala izinkan kita berias, dia tak boleh melampau-lampau. Bukti dia hari ni. Itu satu. Yang keduanya, nak menunjukkan bahawa bagaimana sengsaranya manusia bila mana kita tak pakai hukum Allah Ta'ala. Kita nak beli gelang tu, berapa bulan punya duit kita simpan. Betul tak? Laki kita pau, kita punya pun kita simpan. Nak dapatkan duit tu, nak dapat beli emas tadi. Tapi tiba-tiba orang apa dia? Ragut. Dia kata bukan ragut-ragut saja ni, pakai parang. Dia pakai parang. Dia kata, saya pun tak tanya banyak lah, saya takut dia sedih. Kan? Tobat dia tak pakai dah lepas tu. Satu pun dia tak pakai. Saya kata dengan dia, tak apalah, pakailah gelang Zulian. Kan? Jadi kalau dia nak rompak tu, cakap dia tak payah kasar-kasar, saya bagi semua, ambil. Pasal Zulian. Dia kata tak, Zulian pun mahal Ustaz sekarang. Zulian pun 1,000 lebih pun ada dah sekarang. Kalau begitu saya kata beli gelang Mekah. Gelang Mekah tu ada 15 rial, ada 10. Dia gelang macam kawan kita orang India pakai tu. Dia gelang apa panggil tu? Ring tu kan. Itu gelang Mekah tu pakai. Jangan pakai satu, nampak koman lah. Pakailah sekali 4 paket. Dia satu paket tu ada 10, tak silap saya 15 rial. Faham tu. Jadi kalau dia nak rompak, sekejap saya turun masukkan dalam kotak lagi, awak balik lah. Ni souvenir untuk saya lah. Kan? Tak senang. Nak sebut tuan-tuan sekalian, ni emas ni, mana ada orang yang tak pandang. Harta mana ada orang tak pandang. Tak ada. Itu kadang orang bila accident, dia bukan kira dia dulu, dia tanya motor saya mana. Sebab motor tu kalau lepas 1 hari tak ambil, anai-anai akan datang makan. Tahu anai-anai? Tak tahu. Motor tu tinggal rangka je. Apa pun hilang. Tayar hilang, apa pun hilang. Itu anak-anak yang datang tu, bukan orang. Sebab itu motor tak boleh lama, 1 hari je lama. Lepas pada tu, kalau tak ambil, tengoklah. Tayar hilang, rantai hilang, apa yang boleh diambil. Nak cerita ni manusia. Sebab itu kata si Qutaibah bin Muslim ni, dia mengirimkan emas ni kepada Muhammad bin Wasi' al-Azdi, seorang ulama ahli ibadah yang ikut serta dalam barisan prajurit ni. Ini ulama yang berjuang sama tuan-tuan. Ulama pun berperang. Qutaibah telah mendengarnya sambil menangis dan dia berdoa kepada Allah untuk prajurit ni, "Demi Allah, tiada Tuhan selain dia. Sesungguhnya jari-jari Muhammad Wasi' itu lebih baik bagiku daripada 100,000 pedang yang tajam dan 100,000 pemuda yang gagah perkasa." Nak cerita doa orang-orang saleh ni lebih baik daripada usaha yang macam-macam. Begitu. Saya hari Jumaat ni bukanlah nak relatekan dengan cerita Muhammad bin Al-Azdi ni, bin Wasi' Al-Azdi, tak. Cuma nak bagi tahu, kadang-kadang kita ni bagusnya dia juga, tapi kadang-kadang tak sungguh-sungguh, tu je. Saya hari Jumaat ni program dengan tim Sukma Selangor. Pasal dia nak berentap hari Sabtu ke, tak silap saya, ataupun hari Senin tu dia akan pergi ke Sukma Pahang. Pahang kan tahun ni? Dia akan buat solat hajat. Solat hajat. Dan ada tazkirah, motivasi tazkirah iman. Canggih tu. Saya mula-mula duk menung, nak pergi ke tak pergi. Ni yang dengar nanti ni yang nak berenang. Tak ada orang berenang ke Seluar Panjang, memang Seluar Pendek je. Tapi seorang sahabat tu dia kerja dalam MSNS tu. Dia kata, "Ustaz datang Ustaz. Kurang-kurang Ustaz pesankan dia supaya bersukan, jangan lupa agama." Betul juga, saya kata. Kalau kita tak pesan, siapa yang nak pesan pula? Kalau semua orang lari pada dia orang, sampai kesudah dia pakai seluar dalam je lah. Betul tak? Jadi kadang kita fikir juga tuan, walaupun kita fikir
Kan? Macam main-main je doa tu. Ya Allah, bantulah kami, bantu benda ni, kita nak berenang ke surau dalam ni. Kan? Orang tengok. Kalau orang tak tengok, lain cerita. Jadi kadang-kadang kita seolah-olah main-main. Betul tak? Tapi barangkali lah tuan-tuan, itu masa dia nak dengar kita lah tu. Kan? Kalau masa dia nak berlari, kita nak ceramah, memang tak ada harapan dia dengar. Kan? Jadi masa itu memang masa dia nak berdoa. Ya? Jadi kita ambil kesempatan. Jadi saya kata tak apalah, saya akan datang juga. Dan saya tengah plan apa benda saya nak cakap. Biarlah malam tu dia dengar berapi pun berapilah. Kan? Tak sungguh. Bukan salah bersukan ni tuan-tuan, tapi hari ni kita bersukan ikut barat. Jangan silap, Islam tak pernah larang kita bersukan. Bahkan Islam ni agama yang suruh kita sihat. Nak sihat tu dengan sukan lah. Kan? Tetapi Islam larang bila kita bersukan cara barat. Itu siapa pelari Asia yang terpantas, perempuan. Saya lupa, daripada Qatar tak silap saya. Dia lari pakai tutup aurat. Walaupun anak saya kata bungkus aurat. Kan? Makna dia tutup aurat. Dia boleh lari nombor 1. Kita yang lari dengan ketat, semua sebelah pendek ni, sampai yang nak menembak pistol tersalah arah tembak tu. Tak menang pun, nombor berapa dapat? Tak pernah dapat nombor 1 pun. Kawan tu relax, dia berlari siap tudung, tak ada muka je tukar. Walaupun kita pun tak setuju sangat lah dia punya, apa dia panggil, dia punya baju tu. Sebenarnya mudah je, tak pening-pening kepala. Buat je lari untuk perempuan, dan yang datang perempuan, tukang tembak perempuan, tukang pegang tali perempuan. Mana ada orang pegang tali dah? Dia pegang tali ke? Tak ada kan, tu kat sekolah tu pegang tali tu. Kan? Semua perempuan, habis kita. Tak ada masalah. Kan kita tukar format saja, tapi tak, kita memang sengaja nak mengada-ngada. Sungguh. Kadang bila saya terlibat tuan, kadang sama di MSN ni, Majlis Sukan Negara. Kadang tak kena. Tak kena. Atlet perempuan, atlet tuan-tuan tahulah badan macam mana, dia macam kita. Badan atlet. Atlet kalau badan macam kita tu bukan atlet. Kan? Taklah, bukan saya nak condemn badan kita besar macam saya lah, besar kan. Kalau orang panggil atlet pun orang menung ni bangkali Gusti ni. Tak ada. Ini atlet lumba lari, atlet-atlet ni. Jurulatih pun lelaki. Kena ke? Jurulatih tu dah kena kasih ke? Tak, saya bukan nak kata jurulatih tu. Saya nak sebutkan tuan, manusia dia ada perasaan. Betul tak? Tak banyak, sedikit. Kalau dia tak boleh kawal, dia akan lebih teruk daripada binatang. Sebab itu Islam larang. Islam letakkan dia punya limitation. Supaya kita ni kadang-kadang kita tak tahu bila kita punya nafsu ni dia jadi luar kawalan. Betul tak? Dia macam kucing lah. Kan, dia duduk diam. Sebab itu pepatah Melayu kata, malu-malu kucing. Dia diam. Cuba tinggal. Kata, boboy, kucing panggil boboy. Boboy, duduk. Kata, duduk, diam je kucing tu. Relax je, tenang. Bagus boboy. Jangan ambil ikan ni. Miau, kata dia. Bagus. Kan, dalam hati kucing tu kau jaga. Kejap lagi kau lepas sikit, kau tahulah aku. Tak, manusia ni begitu sifat dia. Sebab itu Allah Ta'ala letakkan limitation. Agama ni letakkan limitation. Bukan salah tuan-tuan, tak salah. Dia nak berenang boleh. Saya ingat dulu rumah saya dia mengaji DIA. DIA ni, kalau mungkin ada orang sini mengaji DIA, dia ada dia punya kolam renang khas untuk orang perempuan mandi time dia. Tapi itu pun tak lulus juga, pasal boleh teropong. Betul tak? Ada orang DIA sini? Tak ada. Semua universiti tak Islam. Yalah, dia universiti Islam, yang lain universiti tak Islam lah. Dia ada kolam renang dia. Bukan kolam renang, dia kolam renang tu campur, tapi dah ada hari orang perempuan kan. Tapi boleh teropong juga, tapi tak ada kerja lah yang nak teropong tu. Makna kalau yang teropong tu memang penyakit lah. Nak cerita, boleh buat. Boleh buat sebenarnya kalau kita nak buat. Tapi ini sukma ni, ceritakan tuan-tuan, bukannya tuan-tuan jurulatih sukma pun. Tapi nak bagi tahu, kita yang buat. Betul tak? Apa masalah? Saya kira non-Muslim pun selesa. Tak ada orang suka orang tengok dia lari. Saya mengajar kursus haji. Saya kata, tuan-tuan,
orang laki-laki bila tawaf sunat dia berlari-lari anak. Begitu juga ketika sa'i di antara lampu hijau dengan lampu hijau yang satu lagi. Sunat berlari-lari anak. Laki-laki sahaja. Perempuan jangan lari. Kalau perempuan lari, orang dah tak buat kerja dah. Tengok dia lari je. Tak nak sebut tuan-tuan, kita pun tak suka kalau orang tengok kita, betul tak? Tak suka. Tetapi itulah manusia bila dia menggunakan kepala otak saja. Ini ya, cerita balik-balik kepada tentang apa dipanggil ni tadi, Muhammad bin Wasi' ni ya, sebab itu kata apa dipanggil ni, Muhammad bin Wasi' ya, kata Qutaibah ya, bin Muslim, dia kata cukup seorang Muhammad bin Wasi' ni berdoa daripada 900 daripada 1000 pemuda yang gagah perkasa. Tak payah, hantar dia seorang suruh dia berdoa. Ni wali. Nak cerita begitulah ya. Betul hari ni sebenarnya macam tempat dah ada ustaz letak lah ya. Cuma kadang-kadang fungsi ustaz tu je lah, ada yang jadi kartun ya, kadang tak fungsi pun, post saja dia ya, tapi tak boleh function. Mudah-mudahan lah suatu ketika nanti akan berfungsi semua sekali. Tak ada sahabat duduk di polis ni. Polis ni dia panggil baka. Kalau tentera dia panggil kagat. Saya tanya dengan dia. Saya kata macam mana? Dia pangkat besar tuan 48. 48 ni besar lah kan. Degree 41, naik 44, dapat tu 48, betul? Mana berapa kali lompat tu? 3. Dia kalau 48, dia punya jawatan dalam polis, dia bukan ASP. Dia panggil apa? ASP, lepas tak ASP? DSP. Dia punya jawatan, tak salah saya 48 DSP, Deputy Superintendent Police. Dia assistant baru 41 pada 10 akhir Ramadan, bukan pada hari raya. Dia ambil tu 10 hari Ramadan. Kita nak ambil yang paling tinggi. Apa yang boleh paling tinggi kita boleh dapat. Ini ya. Sebab itu dia macam menega sebenarnya ya. Sebab itu Allah Ta'ala umpamakan sebenarnya ya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli dengan syurga. Siapa nak jual harta dunia, siapa nak jual dunia dia dengan syurga, aku beli, kata Allah Ta'ala. Allah beli. Engkau ada duit, baik, aku beli dengan syurga. Engkau ada apa? Masa, aku beli dengan syurga. Engkau ada apa? Tenaga, aku beli dengan syurga. Kan? Kadang orang buat arrangement kuliah apa sebagainya ni, tenaga ya, tenaga. Saya semalam kuliah satu tempat yang buat arrangement mu'alaf. Subhanallah. Mu'alaf tuan-tuan, mu'alaf. Cakap pun memang cakap pelak Cina lagi. Ustaz tahu Mali ya? Sungguh tuan-tuan, subhanallah. Saya kata saya pergi ni surau mu'alaf ke? Sebab saya pernah pergi surau Dr. Ridwanti, tapi Dr. Ridwanti pula tak cakap macam Cina. Kan dia pula cakap dah macam Melayu dah. Yang ini memang pelat, Cina dia ada lagi. Tapi tuan-tuan, dia jadi, dia panggil apa? In charge. Betul? Baru je tuan-tuan, in charge lah. Charger ni macam charger telefon je. Organizer tu. Dia nak bagi bunyi orang putih juga tu sebenarnya. Kan? Makna organizer lah untuk kuliah tu. Not apa ni, dia mu'alaf. Yelah, mu'alaf ni tak pakai dah. Bila dia masuk Islam sebenarnya bukanlah mu'alaf. Tapi nak sebut ni saudara baru. Saudara baru. Maknanya kau nak fikir yang lain dengan dia, yang lain lama dah senior dalam Islam, tapi tak buat kerja tu, dia buat. Tapi saya tak tanyalah dalam telefon, ni surau saudara baru ke? Kan, nanti kita ni ustaz ni, nak ceramah pilih-pilih pula dia, saudara baru, saudara lama pula. Kan? Kalau dia jawab lain, kan lagi nanya tu, ni saudara ustaz lah, lagi banyak. Kan? Tak maknanya tuan-tuan nak sebut baru. Kadang-kadang orang tahu dia nak beli dengan Allah Ta'ala, dia ada jiwa, dia beli. Kita nak beli jiwa susah lah, kita nak jual. Kita memang tak ada nak syahid, jadi kita jual masa kita. Ni kita jual masa lah. Pun bukan payah nak pun duduk je, duduk kena laksa. Kan? Macam itu je maknanya. Ni ya. Tatkala kita mengagungkan agama di atas dunia ini, Allah akan menghinakan dunia ini kepada kita. Tatkala kita menghambakan dunia ini, maka agama ini pun akan hilang.
dari kita dan penghuni dunia ini pun akan sentiasa menggoda kita. Dia begitu je. Dia memang kena. Sebab itu dia kata apa? Mesti ada yang terkorban. Tuan-tuan nak akhirat, dunia mesti terkorban. Tak boleh buat apa. Tuan-tuan nak buat kebaikan, kemungkaran mesti terkorban. Betul tak? Masa tuan-tuan gunakan ke surau, tuan-tuan akan potong masa untuk seronok. Dia macam tu je. Tuan-tuan tak boleh buat duduk. Berjoget pun nak, ke surau pun nak, tak jadi. Bila tuan-tuan berjoget, tuan-tuan korbankan masa untuk Allah Ta'ala. Kita bagi masa untuk Allah Ta'ala, kita korban masa untuk dunia. Itu je. Dia begitu je. Very simple. Simple dia. Jadi macam kita hari ni lah. Orang balik dah, kita tak balik lagi. Kita korban masa 1 jam. Dia macam tu. Dia mesti ada yang korban dan terkorban. Ada yang dikorbankan dan terkorban. Mesti. Dia tak boleh dapat dulu. Kita mesti dapat satu saja. Dalam hidup ni dia tak boleh dapat dulu. Tak boleh. Impossible. Nampak? Tapi hari ni macam panas sikit kan? Dah hujung dah berasa macam panas. Ke tak panas? Saya tadi sebenarnya tak mau pakai aircon ni, tapi terasa macam, oi, sejuk ni aircon kat dalam ni. Sampai hari ni tak menggigil pula. Ala kulli hal, tuan-tuan sekalian, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bulan depan. Cualah tu, ya, untuk malam ni. Malam ni pula, petang. Ya. Jam pukul 7 dah. Saya pun sebenarnya hari ni kena cabut awal sikit. Mungkin saya kena solat dalam perjalanan. Misal apa dia panggil, saya ada program malam ni Surat Mi'raj. Ya, jadi saya ingat sekadar tu dululah untuk petang ini yang dapat kita kongsikan. Ya, kita masih lagi sedang membincangkan tentang nikmat Allah Subhanahu Taala ni. Jadi tak banyak lagi lah, ya. Cuma saya ingat bulan puasa, bulan depan bulan puasa dah kot. Jadi kita tukar ke tengah hari, ya, saya difahamkan. Saya rasa macam tarikh-tarikh tu dah tak ada kat saya. Boleh tak bagi sekali lagi? Itulah masalah saya, ya. Saya haru biru tuan tarikh-tarikh ni, ya. Jadi celaru habis semua, ya. Jadi macam mana pun bagi saya balik tarikh tu kan, InsyaAllah tak ada masalah, ya. Cuma bagikan balik tarikh tu, InsyaAllah. Baik, ada soalan tu tuan? Kalau ada soalan. Kalau tak ada, tak payah tanyalah, kita pergi makan, ya. Sila tuan. Malam ni kat mana? Ya? Kuliah malam ni kat mana? Malam ini di Kundang, di pondok, ada satu pondok di sana. Ya, di Kuang. Ini kalau tuan-tuan ni saya sebarkan saja. Kalau ada siapa-siapa yang mak dia ke saudara dia ke nak belajar, dia pondok moden. Dia buat style, dia bagi macam mana Macam di Jendrami tu. Jendrami dia buat macam mana? Dia ada pondok, kita boleh beli pondok duduk situ. Yes, kita boleh beli pondok tu dan boleh. Dia ada dua. Satu kita boleh sewakan, satu kita boleh beli. Dia ada pondok. Dia bukan pondok sebenarnya, jadi rumah sewa lah. Ada yang 2 bilik, ada yang 1 bilik. Tapi tak besar lah. Dia sekadar untuk duduk dan dia dekat. Center dia ada surau di situ dan ada majlis ilmu. Masih ada lot lagi di situ di Kuang. Ya, bagus tempat dia dalam sikit. Dia sunyi sikit lah. Dia bukan sunyi, dia maknanya dia taklah haru biru dekat tengah-tengah pekan gitu, ya. Jadi kalau ada orang yang nak, memang dialu-alukan untuk wakaf ataupun untuk dia sendiri duduk pun boleh. Dia ada yang share pada, saya dengar dia ada yang kos dia 30,000. Tapi dia tetapkan dia tak boleh suka-suka hati. Kalau suka-suka hati tuan-tuan, ada yang buat kemah je, ya. Dia tak boleh buat gitu. Jadi dia memang wakafkan tanah tu. Jadi masing-masing boleh buat pondok situ. Kalau dia tak nak duduk dah, dia boleh sewakan pada orang lain duduk. Itu dia boleh buat, ya. Yang tak boleh, dia buat rumah sewa je, kan. Dia buat rumah situ, dia sewakan pula, ya, bukan, ya. Jadi dia boleh bagi wakaf untuk pondok tu. Sewa bayar kepada pondok tu boleh. Baik, kalau bayar ke dia tak boleh lah, ya. Itu saja. Tapi kalau dia buat untuk dia duduk, boleh, ya. Sepahamkan gitulah. Jadi kalau ada, kadang-kadang ada kan, kita makcik kita ke keluarga kita yang tanya. Jadi kalau minat boleh tengok tempat dia lah. Saya sekadar bawa je. Ini ada kena-mengena dengan saya pun lah tuan-tuan. Saya sekadar mengajar di situ, ya. Sebenarnya tak habis-habis pun, tak start-start lagi. Pasal tersangkut kat mesin niaga. Sepatutnya kelas saya lepas pada apa dipanggil ni, mesin niaga, ya. Tapi lepas isyak lah biasa kita mula. Tapi kadang-kadang sangkut je kat sana tu, ya. Jadi macam mana pun, ala kulli hal, kita berhenti setakat ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan depan, ya. Jadi saya sekadar nak wawarkan satu perkara itu tuan-tuan. Kalau ada yang nak buat upah haji, kita masih buka lagi, ya. Kalau ada saudara yang nak buat upah haji, kita masih buka lagi. Dan sehingga Ramadan. Saya, pengalaman kita biasanya memang Ramadan untuk orang
yang ramai nak. Jadi saya kalau tak silap kiraan saya yang terakhir, saya pun tak dapat nak pastikan sebab Kani pun dah berhenti. Saya ingat ada dalam 30 begitu lebih kurang yang ada kosong. Jadi semasa ke semasa pun memang ada orang datang ambil untuk penyertaan. Jadi saya limitkan 100 sahaja. Untuk tahun ni kita masih tahun ni kita 1850. Kita kekalkan belum sampai 2000 lagi. Setakat ni yang saya tanya-tanya ada sebahagian 2,500, ya. Dan memang sebenarnya dia akan sampai ke situ tuan-tuan. Cuma saya takut orang terkejut. Jadi saya beritahu dengan pihak sana, saya kata tahun ni bertenang dulu, saya naikkan 200. Yang lepas 1650 saya naikkan 200. Dia orang minta 2000 sebenarnya. Tapi sebab saya mulakan daripada 1650 tu, jadi orang takut terperanjat naik terus 400. Tapi banyak orang buat 2,500 sebab hari ni kos meningkat di sana. Kos meningkat. Jadi kalau kita buat tak logik lah, sampai 1,900 apa benda nak buat tu, ya. Jadi kalau saya tak fikir 1,500 boleh termasuk dengan korban. Korban saja di sana semua 300-400. Jadi berapa pula nak bagi pada orang yang buat upah haji? Kita punya kaedah, kita bagi 1,850 pada dia. Kita bagi tahu kita buat usaha-usaha ni, berapa dia nak bagi pada kita, itu saja kaedah dia. Ya, jadi kita sebut memang apa yang tuan-tuan bagi, kita bawa ke dia, bagi tahu ni 1,850. Jadi kami di Malaysia buat urusan begini-begini, berapa agak-agak dia nak bagi. Jadi bahagian dia dan dia bagi pada kita. Macam itu kaedah ni. Siapa yang buat di sana? Di sana memang ada orang yang dah regularly dengan kita. Dia ada. Jadi saya ada sahabat saya memang duduk di sana, jadi dia kenal orang-orang yang memang buat. Gitu. Sebab itu kita pun tak berani nak ambil banyak sangat, melainkan bila kita ada persetujuan dengan dia, kemampuan yang dia boleh buat. Begitu. Ya. Jadi cuma bagaimana orang yang nak melaksanakan dia, itu je lah. Ya. Maknanya kita kena yakin, percaya bahawa dia boleh buat lah. Saya sendiri secara peribadi, sahabat saya tu orang yang boleh dipercayai lah. Banyak benda yang telah kita uruskan dengan dia dan kita nampak dia punya amanah. Jadi kalau tidak tuan-tuan, takut saja je. Ya. Memang tak ada benda lah, ya. Tapi so far alhamdulillah, ya, yang kita buat, ya, dapat kita setakat ni alhamdulillah lah, kita dapat laksanakan sebaik-baiknya lah, ya. Itu. Okey, saya rasa sekadar tu dulu. InsyaAllah jumpa lagi pada pertemuan akan datang di bulan puasa, ya, terus di bulan puasa pada waktu zuhur insyaAllah, ya. Sebab kalau buat waktu sekarang tak boleh dah, ni fikir mutabak apa semua dah, ya. Jadi memang tak jadi kalau buat kuliah ni, ya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi min tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.